wabarakatuh. Saya akan membentangkan proposal tesis yang bertajuk Penentuan Dakwah oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadin menangani tekanan emosi mu'alaf di Chowkit, Kuala Lumpur. Pengenalan kajian ini adalah dakwah merupakan satu kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh umat Islam untuk mengajak orang lain ke arah kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Pelaksanaan dakwah tidak khusus untuk umat Islam sahaja, bahkan juga untuk golongan mu'alaf. Hal ini sangat penting kerana golongan mu'alaf masih lemah iman dan kurang pengetahuan tentang Islam. Dengan ini, pembinaan serta sokongan moral dari pendakwah maupun masyarakat Islam sangat penting supaya dapat mengelakkan mereka daripada mengalami tekanan emosi yang melampau. Seterusnya, latar belakang kajian. Pendekatan dakwah mestilah dijalankan mengikut kesesuaian sasaran dakwah. Contohnya, untuk berdakwah kepada golongan mu'alaf, pendakwah hendaklah menggunakan pendekatan dakwah secara psikologi. Ini kerana psikologi sangat berkait rapat dengan emosi seseorang manusia. Oleh itu, apabila pendakwah dapat menyelami perasaan golongan mu'alaf, maka lebih mudah untuk mereka untuk menerima agama Islam dengan hati yang terbuka dan ikhlas. Pernyataan masalah dalam kajian ini ialah tekanan emosi yang dihadapi oleh golongan mu'alaf selepas memeluk agama Islam. Mereka merahsiakan identiti keislaman kerana mahu menjaga perasaan ahli keluarga. Selain itu, mereka dipandang rendah dalam kalangan masyarakat, tidak mendapat pendidikan dan bimbingan tentang agama Islam, tidak mendapat sokongan moral oleh ahli keluarga dan masyarakat Islam. Cabaran-cabaran tersebut telah menyebabkan golongan mu'alaf mengalami tekanan perasaan yang melampau kerana tiada tempat pergantungan untuk melangsungkan kehidupan selepas memeluk agama Islam. Seterusnya, tujuan kajian. Kajian ini bertujuan untuk membincangkan tentang pendekatan dakwah yang digunakan oleh Yayasan Dakwah Islam Malaysia terhadap mu'alaf. Hal ini kerana setiap penyampaian dakwah yang dilakukan mestilah bersesuaian dengan keadaan sasaran dakwah, khususnya di sini bagi golongan mu'alaf. Selain itu, kajian ini juga dilakukan bagi menjelaskan cara yang akan digunakan untuk menangani tekanan emosi yang dihadapi oleh mu'alaf. Ini kerana pendakwah dapat membantu cara dalam menyelesaikan sesuatu masalah atau konflik yang timbul kepada mu'alaf. Akhir sekali, dapat menguraikan kesan mu'alaf terhadap penerimaan dakwah yang dilaksanakan oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Dengan ini, mereka mudah memahami apa yang disampaikan serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farisha binti Osman, nombor matrik 061870. Seterusnya saya akan membicarakan tentang objektif kajian. Yang pertama ialah membincangkan pendekatan dakwah yang digunakan oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia terhadap mu'alaf. Yang kedua, menjelaskan cara digunakan untuk menangani tekanan emosi yang dihadapi oleh mu'alaf. Dan yang ketiga, menguraikan kesan mu'alaf terhadap penerimaan dakwah yang dilaksanakan oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Seterusnya, soalan kajian. Yang pertama ialah bagaimanakah pendekatan dakwah yang digunakan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia terhadap mu'alaf? Yang kedua, apakah cara yang diambil bagi menangani tekanan emosi yang dihadapi oleh mu'alaf? Dan yang ketiga, manakah penerimaan mu'alaf terhadap dakwah yang dilaksanakan oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia? Seterusnya ialah sorotan literatur. Menurut Sharifah Hayati Syai Ismail Al-Qudsi dan Nur Hidayah Muhammad Hamidi pada tahun 2020, kajian ini dijalankan untuk mengetahui cabaran yang dihadapi oleh Majlis Agama Islam Selangor iaitu MAIS menyelesaikan isu berkaitan mu'alaf seperti perebutan jenazah semati, penentuan status agama, penentuan harta pusaka dan status agama bagi anak. Penilaian kajian ini dibuat dengan menggunakan kaedah kualitatif di mana menggunakan metod temu bual, analisis dokumen dan pemerhatian. Hasil kajian mendapati isu tersebut berlaku kerana masalah dalam pentadbiran dan tidak mahu meminda status agama. Selain itu, kajian yang dilakukan oleh Siti Nurjanati Muhammad, Razaleh Muhammad dan kawan pada tahun 2020 pula, kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji masalah murtad dalam kalangan golongan mu'alaf di kawasan Hulu Langat Selangor. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kesan pelaksanaan dakwah golongan mu'alaf di Hulu Langat Selangor. Penilaian kajian ini dibuat menggunakan kajian kualitatif di mana kajian kepustakaan dan kajian lapangan dijalankan ke atas golongan mu'alaf. Seterusnya, kajian yang dilakukan oleh Nur Aini Muhammad, Mariam Abdul Majid dan Badli Hisham Muhammad Nasir pada tahun 2019 adalah untuk menghuraikan berkaitan pendekatan konsep dakwah dalam kaedah pengajaran kepada golongan mu'alaf.
Kajian ini bertujuan untuk cara pembelajaran yang sesuai diaplikasikan oleh golongan mu'alaf berdasarkan pendekatan dakwah yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Hadis. Penilaian kajian ini dibuat dengan menggunakan kaedah kualitatif di mana menggunakan metod kajian kepustakaan serta teknik analisis dokumen. Hasil kajian dapat memberi sumbangan kepada tenaga pengajar mu'alaf dan dapat melaksanakan pendekatan dakwah yang bersesuaian dengan golongan mu'alaf. Dan yang terakhir ialah dalam kajian yang dijalankan oleh Amy Eliani Mazin, Nur Aisyah Abu Hassan, Safina Ismaili dan Siti Zahidah Mu'al pada tahun 2020 yang bertajuk Penggunaan Bahasa Mandarin sebagai Medium Dakwah dalam NGO di Malaysia, membincangkan mengenai penggunaan bahasa Mandarin yang tidak meluas oleh masyarakat di Malaysia. Hal ini kerana majoriti masyarakat, khususnya orang Islam di Malaysia, lebih selesa menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dengan sasaran dakwah dengan pelbagai latar belakang agama dan bangsa. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menyelidik beberapa organisasi dakwah di Malaysia yang menggunakan bahasa Mandarin sebagai satu komunikasi pendekatan dakwah. Penilaian kajian dilakukan dengan menggunakan kaedah kualitatif di mana kajian ini memfokuskan kepada bahan-bahan bertulis. Hasil kajian mendapati bahawa bahasa Mandarin perlulah digunakan sebagai salah satu komunikasi medium pendekatan dakwah kerana bilangan mu'alaf yang memeluk Islam kebanyakannya ialah daripada bangsa Cina. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Syamzuika binti Mokhtar, nombor metrik 061207. Saya akan membicarakan mengenai metodologi kajian. Yang pertama, reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kualitatif dengan menggunakan kaedah kajian case. Dan hasil kajian ini ingin menjelaskan tentang pendekatan dakwah yang sesuai digunakan kepada golongan mu'alaf supaya masalah tekanan emosi dapat ditangani. Yang kedua, lokasi dan populasi. Kajian ini dilakukan di Chowkit yang merupakan di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Dan populasi yang difokuskan adalah golongan mu'alaf di kawasan tersebut. Tata cara pemulihan data. Metod pengumpulan data menggunakan kaedah kajian kepustakaan berdasarkan pembacaan dari buku-buku ilmiah, jurnal, tesis, artikel dan seumpamanya. Kajian ini dijalankan dengan rujukan daripada data primer tanpa melibatkan pengumpulan data sekunder. Data-data dari primer diperolehi daripada buku, jurnal dan artikel yang didapati daripada mengakses maklumat-maklumat melalui internet. Seterusnya, tata cara penganalisan data. Kaedah analisis data digunakan adalah secara deskriptif dan data-data diperolehi adalah berdasarkan pembacaan buku-buku ilmiah, artikel, jurnal dan juga Al-Quran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatihah binti Syarifuddin. Seterusnya saya akan sambung kepada kepentingan kajian. Kajian ini bertujuan untuk memberi kefahaman agama Islam melalui pendekatan dakwah yang dilaksanakan oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia bagi menangani emosi golongan mu'alaf di Chowkit Kuala Lumpur. Dan hal ini kerana penyampaian dakwah bukan sahaja melalui percakapan dan perbuatan, akan tetapi dakwah juga dilakukan secara psikologi yang memainkan peranan besar untuk memahami emosi manusia. Melalui pendekatan dakwah ini, pendakwah mampu menarik minat lebih ramai lagi sasaran dakwah untuk mendalami ajaran agama Islam. Dan selain itu, kebajikan diri golongan mu'alaf akan lebih terjaga. Dan ini kerana bagi mu'alaf, mereka tidak tahu cara kehidupan Islam yang sebetulnya. Oleh itu, gerakan dakwah ini mestilah bertanggungjawab dalam menjaga kebajikan diri mu'alaf agar kehidupan mereka terjamin. Dan seterusnya, sentiasa memberi bimbingan dan bantuan kepada golongan mu'alaf supaya amalan yang dilaksanakan mereka tidak bertentangan dengan agama Islam. Dan akhir sekali, dapat mengetahui tahap penerimaan agama Islam dalam diri golongan mu'alaf. Apabila seruan dakwah memberi kesan dalam diri mu'alaf, maka mereka dapat melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan dengan sempurna. Seterusnya, pergi kepada definisi operasional yang mana pendekatan adalah satu kaedah atau langkah-langkah yang diambil bagi melaksanakan sesuatu tugas atau menyelesaikan masalah. Manakala dakwah pula ialah merupakan mendorong
dakwah merupakan mendorong dan mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, dan pendekatan dakwah mengacu pada metod atau cara terdekat yang digunakan dalam melaksanakan dakwah untuk menarik dan mempengaruhi sasaran dakwah agar menerima dan mengamalkan ajaran Islam yang disampaikan. Dan ini adalah daripada Muhammad Zaid Ismail dan Muhammad Nur Adili Osman yang ditulis pada tahun 2019. Okay, seterusnya, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia iaitu YADIM ialah sebuah institusi Islam yang diasaskan oleh Kerajaan Malaysia, yang mana yayasan ini diasaskan pada tahun 25 Januari 1974 iaitu pada 1 Muharram 1394 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia kedua Abdul Razak Husin. Tujuan yayasan ini ditubuhkan adalah untuk menyelaraskan gerak kerja dakwah mengikut keperluan masyarakat, dan penubuhan yayasan ini berperanan dalam menyampaikan dakwah Islamiah dan melaksanakan usaha-usaha kebajikan di seluruh Malaysia. Dan ini adalah ditulis oleh Masitah Esa, Amini Amir Abdullah dan Siti Suhaila Ikhwani. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, menangani ialah satu usaha untuk mengawal agar tidak melampaui batas, sempurna dan teratur segala-galanya maupun untuk sesuatu tujuan yang lain. Seterusnya, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat juga, tekanan atau dengan kata lain iaitu stres adalah keadaan seseorang yang resah dan cemas sama ada fizikal ataupun mental, dan ianya berhubung dengan cara hidup kita. Dan daripada Yudrik Jahja pada tahun 2019, menurut Yudrik Jahja, emosi ialah satu keadaan diri manusia pada suatu waktu tertentu, yang mana contohnya seseorang berasa sedih, gembira, takut, marah atau gejala-gejala yang lain seperti melihat, mendengar dan merasakan sesuatu. Dan menurut Harun Nasution, Mu'allaf adalah panggilan kepada orang yang baru memeluk agama Islam dan masih dalam keadaan lemah iman dan kurang pengetahuan tentang Islam. Dan akhir sekali, daripada Izra Abdul Rahman, Coket ialah Coket Kuala Lumpur, terletak di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur, dan tempat ini merupakan sebuah pasar yang menjadi tumpuan para pengunjung kerana tersohor dengan pelbagai jenis juadah dan menepati cita rasa masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Dan tempat ini juga diasaskan oleh Loh Coket, merupakan seorang ahli perniagaan produk timah berasal daripada Pulau Pinang dan mempunyai syarikat sendiri iaitu Coket & Co. Dan akhir sekali ialah penutup. Dakwah adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan setiap umat Islam. Ini kerana dakwah merupakan satu usaha untuk mengajak manusia ke arah kebaikan dan menjauhi perkara mungkar. Dakwah yang disampaikan mestilah mengikut pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, panduan Al-Quran dan juga hadis. Selain itu, pendekatan dakwah bukanlah dari segi percakapan semata-mata, namun perlu juga dari segi dakwah psikologi supaya bersesuaian dengan sasaran dakwah. Dan sehubungan dengan itu, pendekatan dakwah yang sesuai dengan sasaran dakwah dapat membantu mereka untuk menerima Islam dengan hati yang terbuka dan ikhlas, serta lebih memahami tentang ajaran Islam dan dapat mengamalkannya dengan sempurna. Sekian daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.